Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 4 golongan yang menjadi saksi di akhirat. Ada 4 golongan yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Antara yang bersaksi di hadapan Allah ialah bumi yang dipijak oleh kaki-kaki manusia. Maknanya kita melangkah datang ke masjid, kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, kita berusaha untuk melakukan segala kebaikan ini. Semua ni, bumi ini sendiri akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Pada hari ketika mana lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan Puan Hajah Salwa, pengurusi ataupun penceramah yang pertama sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita semangat yang tidak pernah luntur, memberi kita rasa seronok, rasa segar untuk senantiasa menghadiri majlis ilmu. Setelah mana kita dikurung berbulan-bulan lamanya, sebagai suatu peluang untuk kita mengkoreksi diri, untuk kita memuhasabahkan diri kita menjadi hamba yang benar-benar menyahut segala seruan, segala arahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bersyukur pada Allah dengan peluang yang terbaik yang diberikan ini, menjadikan kita semakin kita berusia, semakin meningkat umur kita, semakin baik amalan-amalan kita yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada kita berada dalam majlis-majlis ilmu,
yang disediakan oleh pihak jawatan kuasa, sama ada masjid ataupun kuliah duha ataupun Raudhatul Ilm dan sebagainya, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan seluruh kerja buat kita, seluruh umur yang berbaki ini dihabiskan dengan kerja-kerja yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Bukan sekadar untung kita di dunia, tetapi lebih-lebih lagi untung ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi saya berkesempatan, entah bagaimana dia keluar dalam YouTube, cerita berkenaan dengan beberapa gangster-gangster yang bertaubat. Ini cerita gangster benar. Salah seorangnya adalah anak muda yang berusia pada tahun 2003 itu usianya 17 tahun, lepasan Sentul Methodist School. Pada usia begitu, dia dipelihara, dijaga oleh ibunya, seorang ibu yang merupakan seorang guru pada siang hari. Malamnya menjadi CRO. Baliknya lewat malam. Tanpa diketahui oleh anaknya. Anaknya itu menyangkakan bahawa ibunya hanya seorang guru. Ibunya seorang ibu tunggal. Nak bela anak 4 orang, duduk di Kuala Lumpur yang mencabar dengan kos yang serba tinggi. Jadi terpaksa ibunya cari part time untuk tambah pendapatan. Dan akhirnya beliau habis SPM, buat permohonan untuk pergi belajar di luar negeri. Oleh kerana tidak ada tempat yang banyak yang nakkan kos dia ke Allah Alam, maka dia memilih negara yang tidak ada persaingan, iaitu negara Brazil. So pada usia 17 tahun, dengan duit yang sedikit, ada $300 berbekalkan $300, beliau terbang ke Brazil. 13 jam dalam perjalanan, tapi nak sampai ke sekolah tu 3 hari. Pada usia 17 tahun. Akhirnya pendek ceritanya, beliau selama hampir 3 tahun tidak kenal Tuhan, makan babi, jual dadah, jadi gangster, jadi mafia, jadi orang lah. Jadi orang, masuk gereja, jadi etis, ikut makan apa yang ada di gereja. Babi ni udah kerana Brazil ni memang itu makanan dia. Jadi nak survive punya pasal, tidak ada agama, tidak ada persatuan. Kalau pergi London adalah persatuan dia. Kalau pergi Australia adalah persatuan student Malaysia dan sebagainya. Ini dia alone, dia kata. Macam mana dia nak survive diri dia pada usia yang sebegitu muda, ditipu tengah jalan. Pernah di macam-macam lah, muka tak ada rupa, dia kata muka pun macam ala-ala Brazil dah muka dia. Jadi itulah kisah dia. Akhirnya sebelum nak balik tu, dia merantau daripada Brazil pergi ke Venezuela, ke Perancis, ke Itali. Habis dah semua negara ni, nak on the way balik ke Malaysia. Habislah semua ke Paraguay, ke Uruguay, habislah apa dia panggil, Amerika Selatan, Amerika Latin ke apa. Habis semua dia dah pergi. Mauritius, Mauritania, apa semua ni. Sampailah dia ke Dubai. Sampai dia ke Dubai ni tak pernah semayang, tak tahu apa, lupa dah wuduk apa semua lupa. Duduklah di airport, tuan-tuan sekalian, sekian lama.
melihat number yang nak tempah tiket tu, dia kena ada number yang lama, number dia 1000. Cerita number tu 1000, makna dia kena duduk di airport tu mungkin 2 minggu, sebulan mungkin. Sampai semua tempat di dalam airport tu, setiap penjuru dia tahu. Dia tahu semua tempat. Dia tolong orang, tunjuk jalan, tunjuk orang, buat apa saja kebaikan dia boleh buat. Kemudian datang seorang hamba Allah ni, juga sedang menunggu untuk travel. Hari-hari datang, jumpa dengan dia kerana main buat visa. Jadi dia pun agak jadi ada kawan lah, orang tua dah. Sehinggalah satu hari dia kata dia keluar daripada airport tu. Selepas seminggu, bisa rokok dekat luar. Masa tu dah ada duit lah, sebab dia dah jual di Kanja. Semua benda atas dunia ni dia buat. Semua maksiat ni dia buat. Akhirnya tuan-tuan sekalian, dia dengar azan. Dia dengar azan, itulah dia kata pertama kali setelah aku tinggalkan Malaysia, aku kembali dengar azan. Dulu pernah masuk gereja, pernah jadi Kristian, ateis, tapi tak keluar agama. Cuma nak try, nak tengok apa dia sebenarnya Christianity, apa dia sebenarnya ateis, apa dia, nak cuba. Sebab dia seorang diri, tidak ada bantuan makan apa saja yang ada di hadapan. Kemudian akhirnya dia pergi ke masjid. Pergi masjid nak ambil butuh, ingat-ingat rupalah masa belajar di Methodist St. John, di Methodist Sentul dulu. Tengoklah dia kata orang sebelah, oh macam ni, ambil butuh macam ni. Tirulah balik, ikut sikit-sikit. Lepas tu masuk dalam masjid, lepas solat, ikut orang solat, dia pun solat. Ingatlah balik yang pernah dia buat sebelum daripada itu. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia pun berdoa, ya Allah, aku nak balik, ya Allah, cukup dah segala dosa, segala maksiat ni. Dia berdoa ni. Pertama kali sembahyang selepas hampir 3 tahun tak solat, tak kenal agama, jadi masuk gereja. Dia kata dengan izin Allah, lepas dia berdoa, menangis apa semua ni, dia kata dia masuk balik ke airport. Datang, dia nampak balik uncle yang selalu lepak dengan dia, minum dengan dia, duduk tunggu dia sekali tu. Uncle tu datang kat dia, terus holorkan tiket balik daripada Dubai ke KL, business class. Ada siap tarikh apa semua. Dia kata, sebab benda tu berlaku selepas dia habis berdoa di masjid. Dia balik ke situ, dan dia kata dia keluarlah tengok di luar tu, dibawa naik kereta dia masa tu 2006, Porsche Cayenne. Uncle tadi ni pakai Porsche Cayenne. Pusinglah satu Dubai, dia kata, dan ditanya, dia tengok kawan dia bermuka dia serabut dah seminggu tak mandi, dia tak ada duit nak pergi mandi di hotel apa semua, tak ada duit. Jadi dia kata duit tu cukup untuk beli tiket, untuk nak survive makan sikit, gitulah. Akhirnya dia kata dia pun dibawa, dan uncle ditanya mandi ke belum. Dia kata belum. Kalau belum, jom. Kebetulan dia ni menguasai bahasa Portugis dengan baik, menguasai bahasa Sepanyol dengan baik. Jadi dia pun kebetulan uncle ni pun ada buku yang dia sedang belajar. So sikit-sikitlah dia belajar dengan kawan kita ni, dan dia pun bawa pusing pergi melawat Dubai, makan apa semua mewah lah. Dia kata, aku bagi kat hang duduk di Burj Hotel, 7 star lah dia kata, lebih kurang. Duduklah di hotel tu, mandi, makan apa semua, sampai masa dia ambil, hantar ke airport dan balik. Hari ini jadi orang bagus, orang baik, orang yang dah kembali semula menjadi manusia yang betul. Tapi dia ada pengalaman yang cukup hebat, yang luar biasa. Mungkin saya sebut nama, tuan-tuan boleh kenal, tapi tak payah sebut lah. Sekadar perkongsian. Dengar cerita-cerita macam ni, tuan-tuan, kadang-kadang itulah dia hidayah Allah. Allah nak bagi balik kepada siapa yang dulunya mungkin tersesat. Dia kata mungkin sebelum ni kita fikir nak jadi baik, Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang miracle ini, dia kata mungkin dengan amalan, dengan apa, tapi tidak. Aku ni dengan penuh tangan, dengan dosa. Tapi bukan kata sampai keluar agama, tidak murtad. Cuma
cuma nak ambil tahu, dan telah pun sebab duduk seorang-seorang di Brazil, tak ada agama, tak ada apa, tak ada Muslim pun susah, makan pun susah. Jadi menyebabkan akhirnya beliau jadi begitu kan. Dan hari ini beliau juga antara orang yang terkenal dan ialah beramal dengan ajaran Islam. Dia dah cuci tangan semualah. Itu seorang. Yang seorang lagi juga sama, pernah jadi gangster, bunuh orang, macam-macam lah, buat kerja jahat apa semua. Hari ini Alhamdulillah Allah bagi kembali balik untuk jadi manusia, kerana jalan untuk kembali pulang menjadi manusia itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah mendengar doa, Allah dengar rintihan, Allah dengar apatah lagi ibu-ibu sekalian, ibu ayah sekalian yang hidup untuk senantiasa menjadi hamba Allah. Mungkin kita pernah salah dan silap sebelum ini, tapi ada ruang waktu lagi sebelum diambil dunia ini, kerana insya-Allah apa yang kita buat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, beramallah kamu. Nescaya segala amalan kamu itu akan dilihat, disaksikan di hadapan Allah. Allah jadi saksi, Rasul jadi saksi, orang-orang beriman jadi saksi di atas kebaikan dan keikhlasan yang kita buat semasa hidup kita di atas muka bumi ini, insya-Allah. Baik, pagi ini kita bincang sedikit. Saya pun tak ingat last saya datang bila di sini. Mungkin tahun lepas sekali. Lama sangat dah. Alhamdulillah. Baru dia ada tegar hati juga untuk saya nak mesej kat Ajah Salwa. Kata puan lama tak mari sini. Lepas tu tergerak hatinya, dia dapat mesej minta datang sini pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 4 golongan yang menjadi saksi di akhirat. Ada 4 golongan yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Antara yang bersaksi di hadapan Allah ialah bumi yang dipijak oleh kaki-kaki manusia. Maknanya kita melangkah datang ke masjid, kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, kita berusaha untuk melakukan segala kebaikan ini. Semua ni, bumi ini sendiri akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan rasa rugi, jangan rasa menyesal untuk kita nak buat kebaikan. Selagi ada kudrat, ada daya, ada peluang, berbuatlah baik sebanyak yang mungkin. Jangan berkira-kira untuk nak buat baik, jangan. Apa saja kebaikan yang tepat dengan syariat Islam, maka go on, teruskan, insya-Allah. Kerana yang hitung ini bukan manusia. Kalau manusia hitung, tidak ada apa-apa kebaikan pun. Yang penting Allah Ta'ala yang menghitung. Baik, hari kiamat juga disebut dengan Yaumus Syahadah, iaitu hari penyaksian. Nama banyak. Hari kiamat ni banyak nama. Yaumul Firar. Apa dia Yaumul Firar? Hari lari. Orang lari. Firar maknanya lari. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Siapa ingat nak sambung? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Lari semua. Kenapa lari? Kerana pada hari tersebut sudah suami tak mampu lagi melihat bagaimana isterinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lari tinggalkan. Walaupun atas dunia ni mereka sangat berkasih sayang, mereka sangat romantik, mereka sangat sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Tapi di akhirat kelak, kalau isteri itu jadi isteri yang durhaka, isteri yang asi, isteri yang bukan bersama-sama mengikuti jejak langkah si suami, sebagaimana isterinya, isteri siapa? Isteri siapa? Dalam Quran, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi isteri mereka menjadi penderhaka kepada Allah. Walaupun dari segi kasih sayang, dari segi khidmat, bakti suami isteri kepada suami itu sangat baik. Tapi dalam soal akidah, mereka bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh kedua-dua Nabi yang dirakamkan cerita mereka di dalam Al-Quran. Baik.
Memang saksi mempunyai peranan penting dalam sesuatu perbicaraan manusia. Ia suatu keperluan bagi menegakkan keadilan. Begitu juga mahkamah akhirat, saksi juga diperlukan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Walaupun Allah mempunyai bukti yang mencukupi dalam ilmunya, tiada sebarang kesangsian terhadap sesuatu keputusan mahkamah Allah. Namun peranan saksi diperlukan bagi memuaskan hati manusia itu sendiri, supaya manusia merasa dirinya diadili sepenuhnya. Allah sebut dah, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah Ta'ala tak pernah pun buat zalim, berlaku zalim, penganiayaan kepada manusia, tak pernah. Allah dah bagi peluang, Allah hantar COVID, kan? Allah bagi peluang, Allah hantar penyakit, Allah hantar wabak untuk kita sama-sama muhasabah. Hebat terang mana sangat manusia, tuan-tuan sekalian, kecil je. Makhluk yang Allah hantar ni kecil sangat, tak mampu kita nak hadapinya. Walaupun ada orang baru ni sebut pada saya, dia kata, Ustaz, yang create benda ni adalah, ni pandangan dia, create benda ni adalah Yahudi, bukan China, tapi Yahudi yang create. Dan Yahudi sudah pun menyediakan vaksinnya yang sendiri. Saya pun tak pastilah. Dia kata vaksin ni mudah je Ustaz. Vaksin ni dia ambil daripada madu, dia ambil daripada bawang putih dan sebagainya. Betul lah kalau Nabi SAW menyatakan alaikum bisyafa'ain, berubatlah kamu dengan dua ubat. Satu ubat Al-Quran, yang kedua namanya asal dengan madu. Cuma ada herba-herba yang cukup banyak, tuan-tuan sekalian. Dia kata, Ustaz, dia pengalaman duduk di Israel lama, tuan-tuan sekalian. Duduk di Israel ni, bapa mertua dia Jewish, Yahudi. Tapi ortodok lah, bukan Zionis, ortodok. Isteri dia juga seorang pengamal agama Yahudi dan berkahwin dengan dia. Isteri dia sampai mati, dah meninggal dunia. Balik ke Malaysia, duduk di London 35 tahun. Balik ke Malaysia, duduk di Penang 2016. Jaga mak dia sehingga mak dia mati jam 12 tengah hari. Isteri dia mati jam 6.45 petang. Isteri pun umur 60, dia 60 lebih. Kalau dia hidup sekarang, dia jaga ibu dia, ibu mertua. Dan dia pakar kardiologi. Isteri ni pakar kardiologi, dia pakar neurologi dan fisioterapi. Dia sebut, dia kata pengalaman duduk sebagai dalam keluarga Yahudi, dia kata, dan bapa dia juga ada juga terlibat dalam Kristian, sehingga dia boleh buat double PhD di Vatican City Rome dan juga di Tel Aviv. Dia pernah kerja sebagai tukang urut, pakar saraf kepada Ariel Sharon, pernah khidmat kepada King Abdullah, dan sekarang ni berkhidmat kepada raja-raja di Malaysia, termasuk Maududi yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Jadi dia sebut, sekalian, dia kata bangsa Yahudi ni orang yang kuat berpegang ataupun beramal dengan apa yang baik dalam Islam. Kan? Kalau Yahudi ortodok ni, dia kata memang mereka akan baca Asmaul Husna sebagai amalan mereka. Kita tak baca pun. Kan? Walaupun kalau saya baca, saya sebut pagi ni, tuan-tuan boleh ikut. Tapi mau kata nak jadi amalan kita setiap pagi baca, tak. Tapi orang Yahudi, mereka berpegang kepada perkara tersebut. Kemudian, dalam bangsa Yahudi ini, mereka amal semua yang ada dalam Quran. Dari segi pemakanan. Mereka buat dalam Quran, mana ada wal panadol, wal kortal, wal metformin, dan sebagainya. Tak ada. Yang ada dalam Quran, watin, wazaitun. Dia kata, kenapa kita tak amal? Kenapa kita tak berpegang dengan perkara ini? Kan? Quran bagi tu dah cukup baik dah, dia kata. Dia sebutlah, dia kata, kalau kita pergi rumah bangsa Yahudi ni, di atas meja makan dalam ruang tamu rumah mereka, yang ada hanyalah 7-8 perkara yang menjadi amalan sunnah Nabi SAW. Atas meja mereka ada buah tin, ada buah zaitun, ada kurma, ada madu, ada garam bukit, ada khal, ada cuka, ada za'faran, ada madu dan sebagainya. Jadi kenapa kita tak makan benda tu, dia kata? Kenapa kita tak buat? Kenapa kita nak makan yang pelik-pelik? Sebab tu zaitun tak boleh minum. Jangan minum minyak zaitun.
Pelik tak tuan sekalian. Saya tak jual barang-barang ni, jangan kata saya nak jual barang tak, tidak tuan sekalian. Tapi dia kata zaitun tak boleh minum, dan Nabi pun tak suruh kita minum. Mana ada Nabi kata ishrabu minaz zaitun ke? Tak ada. Kan? Tak boleh minum. Nak minum macam mana? Dia kata badan manusia ni 70%, 80% adalah air. Jadi kalau kita minum minyak zaitun, dia akan floating. Bila floating, kita flush, dia flush. Sebab tu tak pernah tengok orang Arab minum minyak zaitun. Pernah tengok orang Arab minum minyak zaitun? Pernah tengok orang putih minum minyak zaitun? Pernah tengok orang Turki minum minyak zaitun? Tak ada. Minyak zaitun dituang atas salad untuk dimakan. Minyak zaitun dituang atas roti, dia cicah bersama hurmus. Minyak zaitun dituang atas lamb, atas daging. Kalau tuan-tuan suka makan mi tarik, mi Cina, mi tarik warisan ke whatever lah, Abdullah Chan ke dan sebagainya. Nak buat mi tarik itu untuk nak bagi dia kenyal, dia melekat elok, selain daripada minyak bijan, digunakan minyak zaitun. Kalau tidak, tuan-tuan tengok macam mana seketul tepung, macam tepung roti canai, kemudian diuli-uli, ditolak-tolak, ditarik. Dia bukan tarik lagi, dia kelepiak dulu, atau kelepiak. Orang Kedah kata kelepiak. Dia macam mana dia kibah-kibah lah, begitulah lebih kurang. Jadi nak jadikan, lepas tu nak tarik, tiba-tiba jadi mi macam dipotong-potong, cantik saja dipotongkan, macam dipotong oleh mesin. Tapi bukan dipotong pun. Antara benda yang dimasukkan adalah minyak zaitun, minyak bijan dan tepung dan sebagainya. Jadi kenapa kita nak minum? Sebab ia perlu kepada penyerapan. Mesti masuk atas roti, atas lain-lain dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dia kata nak makan buah kurma. Kurma yang terbaik adalah Maryami, bukan ajwa. Cuma ajwa itu Rasulullah makan, maka itba'us sunnah, kita makan benda yang Rasulullah buat itu barakah, ada kebaikan. Tapi dari segi sains pemakanan, yang terbaik adalah Maryami, kerana Maryami punya urat-urat saraf yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Cara nak makan Maryami ialah ambil Maryami, belah dua di tengah, belah, buang biji, titikkan minyak habatus sauda. 3 titik dalam setiap kurma tadi, buat siap-siap. Tapi dia tak boleh makan terus, dia kena peram 1 malam. Kalau nak makan 1 minggu punya stok, 1 hari nak makan 3 biji, makanan mesti diambil dalam bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. So buat siap-siap untuk seminggu stok, kemudian nanti makan, setiap malam makan. Makanlah seberapa yang mampu makan, boleh makan, dan cara makan mesti makan daripada belakang. Kalau kurma itu, depan di tangkai dia, belakang. Makan kot belakang, jangan makan kot depan. Sebab belakang tu ada saraf, urat-urat yang diperlukan oleh saraf manusia. Ini kaedah pemakanan yang dia belajar buat PhD dalam bidang perbezaan antara saraf moden dan Islamik di Tel Aviv. So banyaklah perkara-perkara yang dia sharing dengan saya waktu PKP. Masya Allah lah tuan-tuan sekalian. Kemudian dia kata, kenapa orang Islam kita tidak amalkan apa herba yang ada di tanah Melayu? Kenapa tak orang lelaki tak mandi daun bidara? Kenapa nak tunggu mati baru nak mandi daun bidara? Sedangkan daun bidara ini sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan. Kenapa tak mandi waktu mati? Habis tu tak mati, tak mandilah. Kan? Mandi daun bidara setiap minggu. Bangsa Yahudi import bertantan daripada Indonesia daun bidara untuk dibuat mandian lelaki setiap minggu. Orang perempuan pula mandian herba. Dia mana ada pokok herba, diimport semua, cekurnya, kunyitnya, halianya, serainya dan sebagainya. Cekur, kunyit, ada hitam, ada putih. Halia, macam-macam pokok yang ada di sekeliling rumah kita. Maknanya benda tu boleh dibuat mandian. Orang perempuan Yahudi mandi seminggu sekali mandian herba. Kita lepas bersalin baru nak mandi. Kalau tak bersalin, kau tak beranak, kalau tak kahwin, pakai tak mandilah herba tu. Kan? Kenapa kita tak buat benda tersebut? Ini antara benda yang berlaku, yang mereka mengambil kesemua kebaikan-kebaikan itu. Sebab tu kalau Portugis boleh tawan, boleh jajah Malaysia, jajah Indonesia, apa yang mereka ambil? Mereka ambil daripada khazanah-khazanah alami.
yang tak ada pun di dalam negara mereka, rempah ratus yang cukup hebat, bawa balik pergi ke sana. Ini antara benda yang sangat baik yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi buatlah tuan-tuan sekalian, beramallah. Saya bulan PKP baru ni adalah Allah Ta'ala uji sikit dengan kesihatan. Kemudian ada masalah buah pinggang sedikit. Hari ni alhamdulillah rasa kuat kembali. Alhamdulillah, mungkin dah normal mungkin. Ada orang tunjuk saya tempat bagaimana dia buat rawatan menggunakan mata lembu. Makan mata lembu hidup-hidup. Tapi sedap tuan sekalian. Masya Allah, makan lendir mata lembu. Ambil mata lembu, potong elok, tapi kena pergi tempat dia lah, nanti dia akan tunjukkan. Potong elok mata lembu tu, keluarkan dia punya lendir dia, ambil yang hitam tu separuh, buang yang kanta bulat tu. Kemudian campur dengan madu, madu tualang untuk buah pinggang, kalau madu kelulut untuk jantung. Campur sikit 1 sudu atau 2 sudu, kemudian campur dengan lada hitam yang 6 biji, ditumbuk halus, dicampur, digaul dan terus makan. Tak boleh masak. Saya makanlah 5 biji, alhamdulillah. 1, 2, 3, rehat 2 hari, 4 dan 5. Makan selama 5 hari dan berpantang selama 10 hari, tak boleh ambil sebarang buah. Itu ilmu yang ada pada dia. Kan? Allah Ta'ala buat khazanah ilmu, perubatan, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, terlalu banyak. Kan? Jadi kalau siapa yang rasa, dan saya jumpa sendiri ramai yang sembuh, Masya Allah. Orang sembuh tu tapi jauh lah, di dekat-dekat atas pada kampung Memali balik, kampung Tanjung Pari. Sembuh, alhamdulillah. Yang sakit jantung, yang datang tu paralyzed, tuan-tuan sekalian. Sepenuhnya lumpuh. Alhamdulillah hari ni boleh drive kereta Alustar Johor Bahru, tak ada masalah. Saya jumpa seorang hamba Allah ni, dia hanya datang bawa makan, bawa roti john. Saya tanya, cikgu mai daripada mana? Sebab Pak Hassan ni perkenalkan cikgu pada saya. Dia tadi cikgu ni, dia macam jadi macam anak angkat dah lah. Cikgu ni mai bawa roti john bulan Ramadan hari tu. Dia teringin, dia kata pasal teringat kat Pak Long. Pak Long ni teringat kat Pak Long, saya makan roti john semalam sedap. Hari ni saya beli, saya hantar untuk Pak Long buka puasa. Saya kata, cikgu sakit apa sebelum ni? Saya lumpuh, Ustaz. Lumpuh. Saya mai pun dengan wheelchair, memang tak boleh gerak apa langsung. Tapi alhamdulillah dengan berkat usaha alhamdulillah hari ni saya sembuh. Kan? Ni antara tuan-tuan sekalian, banyak benda yang kalau kita nak tengok dari segi akal, tapi tuan-tuan tak sakit, tak apa. Tuan-tuan terbunyi makan mata lembu sakit kan. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan tahulah mata lembu pun telan. Kalau kita tanduk lembu pun kita telan. Tapi insyaAllah kalau siapa nak tu nanti boleh WhatsApp saya, nanti saya bagi nombor phone dia. Dia khidmat dia begitu. Dia belajar lah, adalah amalan-amalan dia. Dan kita ikutlah kepakaran masing-masing. Yang datang slip disc, tuan-tuan sekalian, slip disc, memang jalan tu jalan macam ni lah, kira lelong jalan. Mai depan saya, dia pegang sat je, balik elok, tegak elok balik berjalan. Ustaz Yusri Abdul Karim, gout, memang gout yang tersangat teruk lah. Bulan puasa sampai raya wheelchair. Alhamdulillah saya bagi kat dia 13 biji herba yang setelah diproses dengan baik. Dan dia makan, pantang dia, apa benda yang orang tak boleh makan, makan. Orang kata sotong tak boleh makan, makan. Dia makan, tuan sekalian. Makan sungguh-sungguh. Hari ni boleh bergerak, bawa kereta pergi jauh mana pun tak bawa, tak ada masalah. Hilang, sembuh dengan sebaiknya. Jadi itu, ilmu Allah begitu luas. Allah bagi kepada orang-orang yang dikehendakinya. Baik. Di akhirat kelak ada 4 perkara yang dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi di hadapan Allah bagi menyempurnakan syahadah rasul-rasul terdahulu yang telah bersaksi di hadapan umat mereka bahawa di akhir zaman kelak akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, nabi penghabisan, nabi terakhir. Semua rasul menjadi saksi kepada umat masing-masing. Dengan kesaksian para rasul itu akan terbukti sama ada manusia sebenarnya menjadi pengikut yang setia para rasul berkenaan ataupun sebaliknya. Jadi nabi-nabi ini akan jadi saksi kepada kaum masing-masing.
Nabi Nuh dengan kaum dia, Nabi Lut dengan kaum dia, Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dengan Nabi Musa dengan kaumnya. Semua tu menjadi saksi. Walaupun kalau Allah tak buat saksi pun tak apa dah, Allah tahu belaka. Kan? Sebab Allah ni alim, latifun khabir. Allah ni halus pengetahuannya. Alim, Allah maha mengetahui. Sebesar-besar, sekecil-kecil, Allah Ta'ala tahu semuanya. Yang kita buat dalam perut kita ni, tali perut kita ni, ikhlas ke tidak ikhlas, Allah tahu belaka. Kita mari ni kerana Allah ke, ataupun kerana manusia ke, ataupun kerana habuan dunia ke, Allah tahu belaka. Allah tak perlu pun kepada persaksian itu, dan Allah tidak pernah buat berlaku zalim, walakin anfusahum yadhlimun. Akan tetapi yang zalim ni siapa? Kita sendiri yang melakukan kezaliman-kezaliman tersebut. Akan dibuktikan kelak siapakah dalam kalangan umat baginda yang benar-benar melaksanakan syariat Islam dan mencintai sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam maupun sebaliknya. Jadi Allah Taala akan dedahkan semua nanti, akan pamerkan segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Sebab tu akhirat ini disebut juga sebagai yaumul jaza, hari pembalasan. Kan? Hari pembalasan. Apa saja kebaikan yang kita buat pasti akan disaksikan di hadapan seluruh umat manusia. Sebab tu nanti tuan-tuan boleh tengok, walau tara idzil mujrimuna nakithuru sihim 'inda rabbihim. Allah sebut dah orang-orang mujrim, orang berdosa, asi, orang munafik, orang kafir dan sebagainya. Mereka ini akan nakisuru usihim, tunduk habis. Tunduk, tidak panggung lagi dah. Pasal apa? Pasal mereka dah tak boleh tengok penderitaan yang sedang dialami. Mereka tak ada tengok lagi azab di hadapan Allah yang akan mereka kecapi. Tuan-tuan sekalian. Baik. Kesaksian akan dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, akan mendedahkan umatnya di hadapan Allah. Sama ada mereka sebenarnya daripada golongan mukmin yang sejati, ataupun golongan munafik, ataupun kafir yang mengingkari Allah. Siapa pun tak boleh lari, tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh lari kerana yang akan jadi saksi itu Nabi SAW menjadi saksi. Betul Allah sebut, وَقُلْ يَعْمَلُوا, beramallah kamu. Katakanlah ya Muhammad, beramallah kamu, bekerjalah kamu, beribadahlah kamu, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu, fasayarallah. Maka nescaya Allah Ta'ala akan melihat kamu. Rasul akan melihat kamu. Orang-orang beriman akan melihat kamu. Bukan lihat di sini. Bukan lihat di sini, walaupun semua itu pasti akan dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dilihat di mana? Nanti di padang mahsyar. Kerana Nabi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, antara yang bersaksi di hadapan Allah Ta'ala juga ialah bumi yang dipijak oleh kaki-kaki manusia. Bumi akan menjadi saksi kepada semua tingkah laku manusia, menerangkan secara terperinci segala perbuatan ataupun amalan manusia, sama ada amalan yang baik maupun yang buruk. Kan? Bumi yang tempat kita duduk ni, bumi yang kita pijak. Betul orang kata kalau kita ni boleh buat maksiat, kita boleh keluar daripada bumi ini, silakan. Tapi kalau kita nak buat maksiat pun kita kena bergantung dengan Allah. Kita terpaksa merempat, merayu, minta dengan Allah. Maka tak payahlah kita nak buat benda-benda yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kan? Begitu. Jadi kepada orang yang kita nasihat, kita nak buat kebaikan, kita bagi tahulah kepada mereka. Sebab dalam Quran ni ada orang yang dia boleh beriman. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa huwa wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah sebut. Dan di antara kamu ni Allah kata ada orang yang beriman dengan Al-Quran, ada orang percaya dengan Nabi, ada orang percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan. Ada orang yang wa minhum man la yu'minu bih, ada orang tak beriman. Terus saya kata apalah kat dia, tuan-tuan sekalian. Dia duit banyak, dia itu, dia ini dan sebagainya. Kan? Tak apa, tuan-tuan sekalian. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhan kamu, kata Allah, lebih mengetahui siapa di kalangan kamu yang suka berbuat kefasadan, kerosakan. Siapa yang nak buat rosak? Kan? Dia boleh tahu semua. Jadi Allah Taala kata kepada Nabi SAW, wa in kadzabuk,
Muhammad, jika sekiranya mereka mendustakan kamu, mereka menolak ajaran kamu, mereka menolak perjuangan kamu, katakan kepada mereka, qul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma ta'budun. Kan? Katakan kepada mereka, bagi aku amalan aku. Lepas tu kita jangan gundah gulana. Kita ajak orang, kita buat program, kita seru orang, kita kempen orang, apa segala instrumen yang ada, segala medium yang ada, kita gunakan dengan media sosialnya, dengan segala macam yang boleh kita manfaatkan. Kan? Dunia hari ni dunia digital, dunia teknologi, dunia orang tak main, jarang ada offline, orang hari ni semua online. Kan? Nah, semua online. Kita pun buat juga cara online. Walaupun offline ni ada juga, kita buat juga secara online. Secara online. Offline kita teruskan, online pun kita perkasakan. Pasal dunia hari ni dunia yang sedemikian rupa. Orang nak fitnah dengan dunia online. Ada seorang mak Allah di channel YouTube channel ni, tuan-tuan sekalian, kerja dia maki kawan tu, dia maki kawan ni, dia dedah kawan tu, dia dedah kawan ni. Saat dia sokong kawan tu, saat dia sokong kawan ni. Saat dia sokong kawan tu, dia perabah kawan tu, saat dia perabah kawan ni. Kan? Jadi tujuan dia apa dia? Kita pun tak tahu, kita duk tengok, apa dia ni, kita duk kata ke dia hati, kata macam-macam. Tapi tuan-tuan tahu berapa dia dapat sebulan? 70,000, 80,000, 100,000 pendapatan dia. Pasal dia nak kerak orang, dia punya subscriber dia lebih 100,000 subscribe dia. Dia nak subscribe tu saja. Jadi dia tarik orang tu, dia tarik orang ni, dia maki kawan tu, dia maki kawan ni, dia kata kawan tu, dia kata kat orang ni. Kerja dia hari-hari menghadap komputer, menghadap laptop, menghadap handphone. Kerja dia pergi maki orang saja. Tapi dengan kita pula pergi maki apa dia ni, tapi kita nak tengok pasal cerita dia menarik. Dia pun declare dia ni daripada sains politik lah, apalah, wallahu alam. Betul ke tidak kita pun tak tahu. Tapi sebulan pendapatan dia lebih RM70,000. Allahu Akbar. Ada orang cari makan macam tu, hanya menggunakan online. Tengok YouTuber yang biasa-biasa saja, cerita pasal makan, cerita pasal pergi sana jalan-jalan makan, cerita pasal cintin dan sebagainya. Kan? Ada yang buat video punchline saja. Kerja dia buat punchline je video dia. Kan? Buat lakon-lakon sikit. Dia bayarlah kepada mereka. Akhirnya jadi jutawan. Sebulan 300,000, 400,000. Ada orang yang buat begitu, tuan-tuan sekalian. Ada orang tidur atas beras, ada orang tidur tepi jalan, ada orang tidur bawah lori, ada orang buat macam-macam. Apa saja yang dia buat, kerana apa? Kalau kerana Allah Ta'ala, alhamdulillah, siru ala barakatillah. Tapi kalau kerana manusia nak cari sesuatu, habuan manusia panggil glamour, seronok dan sebagainya, itu kita serah kembali mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semuanya bergantung kepada niat yang akan kita lakukan, kerana semuanya kita pijak di atas muka bumi Allah. Langit bumi ini akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Baik. Dengan bumi melafazkan kesaksiannya di hadapan Allah, maka tidak ada peluang bagi manusia menyembunyikan segala kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Jadi bumi pun jadi saksi, kita nak lari ikut mana? Atas dunia ni kita timbulkan keraguan, boleh tuan-tuan sekalian, yang tak bersalah boleh didapati bersalah, yang bersalah boleh didapati tidak bersalah. Oleh kerana mungkin kabel kita kuat, mungkin lawyer yang kita pilih itu adalah lawyer antara yang terbaik, yang berjaya menimbulkan sedikit keraguan. Lawyer itu mungkin dapatlah habuan-habuan dunia dia, tapi dia tak terlepas daripada Allah. Kerana mahkamah Rabbul Jalil itu adalah mahkamah yang perfect, yang tidak ada kecacatan langsung padanya. Semuanya akan dipertontonkan, akan diperlihatkan, dipersaksikan oleh saksi yang bukan saksi sebagaimana saksi di atas muka bumi ini. Atas muka bumi ini, mulut pandai bercakap, settle lah. Kan? Mulut kita pandai olah, mulut kita pandai mengejar, pandai membuat orang lain jadi terkedu dengan ucapan-ucapan kita, maka kita boleh terlepas, kita boleh dapat dan sebagainya. Sekalipun perbuatan itu dilakukan ketika malam yang gelap gelita, tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, namun sekiranya amalan itu amalan yang baik atau amal yang saleh, di samping malaikat mencatatkan sebagai amalan di sebelah kanan, bumi juga menjadi saksi bagi mengukuhkan lagi catatan itu.
Manusia tidak perlu bimbang selagi mereka beramal dengan ikhlas kerana Allah, pasti amal kebajikan itu dibentang di hadapan Allah Ta'ala dan bumi akan tampil menjadi saksi. Ni bumi ni yang tuan-tuan berjalan kaki masuk dalam dewan kuliah kita ini, parking kereta mai jauh-jauh pergi ambil kawan pula, tolong pergi kutip seorang-seorang nak buat mai mengaji. Sebagai contoh, ada orang yang buat khidmat macam tu pun ada. Pergi kutip kawan-kawan kerja dia, suami dia beli kereta bagi kat dia, pergi kutip kawan-kawan habis mengaji penuh kereta, mai mengaji. Lepas tu balik piantak balik, siap belajar makan tengah hari lagi tuan-tuan sekalian. Ada jenis-jenis lagu tu. Tak apa, teruskan. Kenapa? Jalan-jalan yang kamu lalui itu, walaupun kamu naik kenderaan, tapi tayar yang bergolek itu, tayar itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai begitu sekali detail apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak perlu bimbang amalan yang kita buat itu, walaupun di tengah-tengah gelap kepekatan malam. Bangun tengah-tengah malam seorang diri. Kita isteri kejut suami untuk bangun, suami tak bangun, dia pun tak apa, dia semayang. Suami kejut isteri, isteri tak nak bangun, suami semayang. Alhamdulillah. Tengah-tengah malam ada saat orang lain sedang berdengkur, tidur nyenyak dan sebagainya, tapi kita boleh bangun dengan baik. Saya tuan-tuan sekalian, beberapa hari lepas saya tak tahulah, mungkin kalau ada rezeki Allah bagi hidayah. Kebetulan di Pulau Ketam ni, saya punya tahfiz yang pertama tu tuan rumah nak ambil balik. Tuan rumah pun ala-ala buat mai macam budak gangster jugalah. Mai nak jumpa kita kan. Dia nak minta balik apa semua. Saya kata tak apa, awak nak ambil balik lah, itu hak awak. Saya pun dah 4 tahun duduk sini. Sewa awak pun yang paling tinggi kan. Jadi saya tak apa, cuma saya minta bicara sikit untuk lanjutkan sewa sehingga akhir tahun supaya budak-budak tak adalah kelang kabut sangat. Maknanya 31 Disember saya serah kunci balik, terpulang pada awak kan. Jadi dia pun setujulah, bincang-bincang tu dia setuju. Okey. Jadi saya pun cari dapatlah satu rumah baru. Dia ni nak jual rumah. Jadi saya pun bercadang nak beli, lebih kurang rumah tu dah buruk-teruk lah, nak kena ambil, kena buat renovation banyak juga. Mungkin saya nak buat 3 tingkat. Jadi kos rumah tanah tu dia nak jual dalam 250,000. Mungkin kos nak buat lagi 300,000 lagi, begitulah lebih-lebih kurang anggaran. Saya pun tak dapat lagi anggaran yang tepat kerana dia dalam proses ke pejabat tanah ambil lot dia dan nak tengok berapa keluasan sebenar. Kemudian kita akan bawa lawyer untuk bincang, tengoklah kalau proses buat. Masa ni saya kata untuk peringkat awal ni saya nak sewa dulu. Kemudian kalau ada kemampuan nanti saya akan belilah, saya nak beli. Dan tuan rumah ni pun sangat baiklah, masya-Allah. Dia pun duduk di darat, 30 tahun meninggalkan pulau, itu harta keluarga, ayah pun dah meninggal. Dan bila saya sebut dia, saya buat sekolah, saya buat program Quran apa semua, dia kata baguslah. Saya pun nak belajar jugalah. Wah, ciao, siang ciao kul anjing kaimah. Sure kaya, kaibah lailah. Dia kata dia pun ingin nak belajar Quran juga, boleh ke? Saya kata bolehlah. Nanti saya ajarkan. Kan, cik punya cik, rupanya tak kahwin lagi dia, tapi umur 45 tahun. Tua pada saya setahun lah. Kan. Jadi saya kata tak apalah, nanti kita tengok macam mana. Sebab dia kata bapak dia dulu pernah peluk Islam. Tapi satu ketika di Pulau Ketam dulu memang ada usaha tarik orang untuk peluk Islam. Tapi dijanjikan dengan bulan dan bintang, janji bot, janji pukat, janji duit, janji macam-macam. Tiba-tiba dah once dia orang peluk Islam, tak dibagi. So yang masuk kerana material, yang masuk kerana habuan dunia, kembali murtad. Jadi mungkin bapak dia sebahagian daripada orang itu, sebab dia kata dia pernah sebut waktu dia dulu lama dah dia kata cerita ni, bapak dia pernah suruh dia pergi cek nama dekat Balai Islam tu, ada tak nama bapak dia. Rupanya nama bapak dia pun tak ada, dia kata. Tapi saya rasa bapak saya sudah peluk Islam. Tapi akhirnya bapak dia mati pun dalam Buddha lah, tak ada apa-apa, tak ada usaha yang dibuat. Jadi saya bersedia untuk ambil rumah tu. Dan kebetulan waktu dia datang tu, dia bawa seorang perempuan Cina, kawan dia yang terlibat dalam perniagaan Amway. Jadi dia pun, saya tengok dia umur 40, tapi tengok muka tu macam 25, macam 30 gitu je. Jadi anak 5, dia berkahwin dan ada 5 orang anak. Jadi semalam saya jumpa lah dengan suami dia. Suami dia master dalam bidang traditional Chinese medicine.
dan seorang vegetarian. Jadi dia sebut dan sekalian dia cerita pasal pemakanan, dia cerita pasal ni. Saya rasa macam agak teruja lah. Saya rasa macam dapat apa nama ni, seronok tengok cerita-cerita dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, saya jumpalah siapa pun cerita kat dia pasal agama, pasal Islam. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok orang Cina ni baik tak baik, ataupun siapalah, mana-mana orang agama lain, kalau dia vegetarian, insya-Allah boleh berkawan. Itu pengalaman saya di China, dan saya selalu ikut orang makan dekat vegetarian lah. Kerana dalam Buddha ni, kalau dia vegetarian, tukang masak dia pun vegetarian, tokek dia vegetarian, cleaner dia vegetarian, cashier dia vegetarian, dia panggil waiter dia pun vegetarian. Dia tak akan ambil lain. So yang dia makan tu minyak pun minyak sayur. Dia tak akan ambil daripada sebarang benda yang berdarah. So kita boleh makan lah. Cuma lalu tak lalu tu cerita lain. Kita masuk restoran, kalau di China tu perut buncit tokong besar tu duduk depan pintu masuk. Tu mungkin tak lalu lah. Tapi insya-Allah ni tidak ada apa yang kita nak ragui. Boleh makan sebab dia sayur semua. Kalau nampak dia macam daging, tu bukan daging. Tu daripada tahu yang dibuat seolah-olah semacam-macam daging. Dan dia memang tak akan ambil langsung sebarang benda yang berdarah, benda yang daging. Jadi dia kata, Ustaz, nak beritahu dia kata, Ustaz, Tuhan Allah buatlah, dia kata langit bumi ni cukup bagus, dia kata. Dia boleh sebut macam tu. Dia kata Tuhan Allah ni buat cukup cantik ni. Cukup bagus, dia punya penciptaannya sangat bagus. Ada bulan, ada matahari, ada siang, ada malam. Dia kata ini peraturan yang sudah pun tepat. Kenapa kita tak mau ikut peraturan yang sedia ada? Cuma dia tak bolehlah baca wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan, Allah kata kami jadikan malam itu sebagai pakaian, siang itu sebagai ma'aish, sebagai kehidupan kamu bekerja. Dia tak disebut macam tu. Sebab tu dia pesan, dia kata Ustaz, dia minum air, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu berapa liter air dia minum sehari. Tuan-tuan tengok dia macam 25, umur dah 40. Still young. Semalam pun dia rawat saya lagi, Masya Allah. Sukalah saya tengok. Saya kata kita be partner lah, saya kata. Saya boleh bagi talk dalam bahasa Melayu, kamu bagi talk dalam bahasa Cina. Saya cakap Cina dengan dia. Dia kata dia minum air satu hari 9 liter. Kalau saya terlewat tidur, saya akan minum 15 liter satu hari. Tapi dia tak pernah kembung. Dia kata, kenapa Ustaz? Kenapa? You tengoklah, kita nak cuci rumah guna air, kita nak cuci kereta guna air, cuci baju guna air, cuci masakan makanan buah-buahan, semua guna air. Kenapa kita nak cuci toksit yang ada dalam badan kita, bahan kimia yang masuk dalam badan kita, nak cuci segala-galanya dalam badan? Kenapa tidak menggunakan air? Kenapa nak kurang minum air? Hari ni orang yang jogging sihat tapi mati juga. Akhir sampai masa mati juga. Betul, orang minum air pun mati juga. Tapi dia kata orang yang jogging saja tapi air tidak cukup dalam badan, dia pasti akan menyebabkan blood circulation dia tidak bagus. Sebab tu kita rasa kaki kita bengkak, kita rasa badan kita lemau, air masuk dalam paru-paru. Bukan air masuk dalam paru-paru, punca dia kerana blood circulation, peredaran darah itu tidak berjalan dengan baik. Jadi dia kata minum air. Pagi masak. Kalau bangun tengah malam antara pukul 1, antara pukul 11 hingga pukul 5 pagi, awak bangun je minum air. Bangun je minum air. Banyak mana pun minumlah. Insya-Allah. Biar dia kencing kerap tak apa, asalkan circulation air itu akan jadi baik. Minumlah air dia kata. Saya duduk dengan dia tuan-tuan sekalian 2 jam. 2 jam tu dia minum 2 liter. Saya kata, sekejap minum, sekejap dia minum, sekejap dia minum, sekejap dia minum. Lepas tu dia kata beli balang air yang tebal, dan balang air tu yang 3 liter tebal, bawa je air tu minum. Kira orang nak kata apa, kata api lah dia kata. Tapi dan pastikan dicuci setiap dengan lebih 3 hari. Kerana kalau kita lebih 3 hari, dia akan menjadi virus. Kita minum virus sekali dalam air. Sebab tu cuci elok, jangan sampai dia berlicin, berlumut. Berlicin, itu bermakna virus sudah ada dalam botol tersebut. Macam kita cuci untuk anak-anak kita baby, cuci botol susu dia tu, begitulah kita cuci bekas air kita supaya masuk dengan baik dan sempurna.
Kan? Ini antara perkara yang benda-benda yang baik yang saya kongsi, dan saya nampak mereka ni ada potensi untuk kita selamatkan mereka daripada azab api neraka Allah, kerana mereka ni orang baik. Kita kawan dulu, insya-Allah. Saya kata kat dia, dan saya sebut pada Ustaz Husaini lah. Ustaz Husaini pun insya-Allah hantar mail kat sama saya. Saya nak buat dia jumpa, nak dengar sendiri. Dia ni memang master dalam bidang TCM. Walaupun isteri dia buat MBA tu, dia buat lah. Dia tak buat MBA. Dia ni buat rawatan, menggunakan, dia panggil water treatment. Water treatment, dan ada produk yang dia jual berdasarkan water treatment. Tapi dia tak ambil ubat, dia tak bagi langsung ambil ubat-ubatan kimia yang bukan setakat kimia tapi racun yang merosakkan. Baik. Sekiranya amalan kejahatan yang dilakukan sekalipun di malam yang gelap gulita yang disangka tidak akan disaksikan oleh sesiapa jua, namun amat malang bagi manusia yang berkeyakinan begitu, kerana bumi akan tampil di hadapan mendedahkan kejahatan. Kerana selain malaikat yang mencatatkan amal, sebenarnya bumilah yang menyaksi kejahatan itu. Jadi kalau kita teringat balik, bumi yang kita pijak ni pun akan jadi saksi, kita takkan buat lah. Selain daripada kita tak nampak benda ghaib, malaikat dan sebagainya yang senantiasa melihat. Jadi tidak ada tempat di muka bumi ini dapat menyembunyikan rahsia. Tidak mungkin manusia dapat menyusun rancangan jahat tanpa diketahui pihak lain. Sekalipun manusia berjaya menghindarkan diri daripada dikesan oleh pihak-pihak tertentu daripada kalangan manusia, selain Allah sendiri yang Maha mengetahui dan di tangannya terhimpun segala rahsia, malah Allah juga meletakkan petugas terdiri daripada malaikat dan makhluk-makhluk lain seperti bumi bagi menjejaki dan mengintip segala gerak-geri manusia. Itu saksi yang kedua, iaitu bumi. Saksi yang ketiga ialah yang bakal menjadi saksi kepada manusia di akhirat kelak, ialah anggota tubuh badan manusia itu sendiri. Anggota badan kita lah yang duk tengok kita buat benda tak elok, tangan yang sign benda-benda tak betul, tangan yang mengambil rasuah, tangan yang memberikan rasuah, kaki rasuah, kaki yang kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang tidak betul dan sebagainya, semua itu akan menjadi saksi. Baik, ayat daripada ayat 24 surah yang ke-24, ayat ke-24 surah An-Nur menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan ikut saya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Baik, pada hari ketika mana lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi pada hari itu tak boleh bercakap lagi dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari tersebut tutup semua. Mulut semua kena seal, kena kunci, dah tak boleh lagi dah. Kan? Yang bercakap nanti apa? Tangan. Yang bercakap apa? Kaki. Tangan ni ambil sekian-sekian benda. Kaki ni melangkah ke tempat sekian-sekian dan sebagainya. Semua itu akan menjadi saksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kedua-dua ayat ini tuan-tuan sekalian menjelaskan bahawa anggota manusia, lidah, tangan, kaki dan kulit akan tampil di hadapan Allah di akhirat kelak menjadi saksi kepada manusia. Padahal apabila segala anggota tubuh itu dengan sukarela tampil menjadi saksi di hadapan Allah,
bererti anggota itu juga akan menerima hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaki tangan semua akan terima hukuman di atas kesaksian itu. Namun semua anggota tubuh manusia disebutkan dalam ayat ini bertindak secara jujur menjadi saksi di hadapan Allah, kerana manusia mampu berdusta hanya semasa di dunia. Sebaik saja hari kiamat dan manusia dibangkitkan semula, maka segala-galanya tunduk kepada peraturan Allah. Tidak ada siapa pun yang dapat berdusta lagi. Jadi tak boleh dah. Itu saksi yang ketiga. Dan yang terakhir, saksi yang keempat di akhirat kelak ialah lidah manusia itu sendiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sepotong hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa lidah manusia akan memperjelaskan dan menjadi saksi di hadapan Allah di atas segala perbuatannya yang telah mereka lakukan, sama ada yang baik maupun yang buruk. Jadi itulah empat saksi yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita dihadapkan, dan kita semua wajib dihadapkan dan kita mesti berdepan dengan perkara ini. Dan kita doakan mudah-mudahan yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti akan membawa kebaikan kepada kita semua sebagai balasan di atas kebaikan yang kita lakukan semasa hayat kita di atas muka bumi ini, insya-Allah. Baik, jadi kita ada sedikit permintaan doa syifa buat bonda saya Aminah Intan bin Jasman, dan untuk Hadiza Mahmud Nur Hayal Yani Abdul Rahim Saidin binti Mat, dan terima kasih, jazakallah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita semua. Baik, yang pertamanya ada sedikit pemakluman. Di belakang sana tu ada flyers yang Tuan boleh ambil, yang saya bekalkan ni maklumat terbarulah untuk kemasukan pelajar, dan akaun bank untuk tuan-tuan terus menyumbang. Kepada yang nak menyumbang untuk pembelian bangunan pun, saya cuma tak buat iklan lagi. Iklan akan dibuat selepas confirmation lokasi dan tapak yang kita hajat nak belilah. Saya teringin nak beli sebab buat terus 3 tingkat biar semua berkumpul di situ. Jadi sebelum ni ada gangguan-gangguan. Bulan 1 hari tu ada gangguan. Bahkan kami dituduh juga melahirkan Tafiz Mandarin ni melahirkan ekstremis agama. Ini tuduhan daripada orang besar jugalah. Sampai ke polis di Pulau Ketam, polis pun terkejut buruk. Polis kata kami ekstremis agama kok mana? Kami tengok budak-budak ni pagi, petang, siang, malam. Sebab kita akan lalu depan balai polis setiap hari, setiap pagi, dan kita tak pernah pun buat sebarang perkara-perkara yang mencurigakan dan merugikan. Jadi saya bagi begitu tuduhan. Tapi tak ada masalah, kerana kita nak buat kerja Islam, Allah Ta'ala bantu. Dan hari ni orang Cina pun dia rasa keberadaan kita di sana tu mengharmonikan suasana dan kita tak pernah wujud sentimen-sentimen tertentu. Baru ni waktu Covid pun saya main peranan 3-4 NGO yang kita bawa bagi bantuan kepada orang kampung, orang susah. Walaupun ada gangster yang datang halau, minta supaya makcik-makcik fakir miskin yang datang nak terima bantuan tu jangan ambil bantuan. Kononnya ni barang daripada luar. Padahal barang tu semua kita beli kat pulau. Kita ambil pun daripada luar. Dan sekalian, sampai macam tu sekali ada yang resist. Tapi kita tak heran sebab kita nak buat benda yang betul, Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Yang kedua, tuan-tuan, di belakang tu ada jualan amal sedikit untuk produk yang saya lahirkan sendiri, keluarkan sendiri, minyak aromaterapi. Tuan-tuan hanya ambil picit-picit saja, tuan-tuan bubuh sikit dekat ujung jari ni, sapu lah. Tuan-tuan sapulah, kalau sakit kepala, sapu kepala, sakit pinggang, sapu di pinggang, sakit lutut, sapu di lutut. InsyaAllah dia untuk luaran. Lelaki dan perempuan sangat bagus. Testimoni yang sangat banyak, respon yang sangat bagus, wangi, harum dan tidak melekit, tidak berminyak. Boleh cuba aja. Saya nak sebut pada tuan-tuan kenapa Tun Mahathir dia boleh berdiri gagah pada usia yang sedemikian rupa. 3-4 jam berhenti ceramah pun tak apa. Pasal apa tuan sekalian? Kawan saya yang saya sebut duduk di London lama tu, dia travel ke satu hari, dia travel ke London naik business class, dan Masya Allah dia kata naik flight tu tiba-tiba seat dia tu macam ada problem.
So dia orang upgrade, nak bagi kat seat business class yang lain tu penuh, so upgrade jadi first class. Dia pun duduklah tuan-tuan sekalian, duduk di seat tadi ni, duduk ada seorang pakcik sebelah dia, orang tua lah. Ustaz bayangkan Ustaz pergi London naik first class, pakai sandal, pakai baju pagoda. Orang kampung, muka kampung pure dia kata. Muka kampung pakai baju pagoda, pakai sandal, pergi London first class. Kalau kata pergi ke Jakarta boleh gagah lah, pergi Bangkok kau boleh tahan kan. Ni pergi London, saya dengan bus jaket apa semua lah, dia kata kan. Dia tanya dia kata dia adalah tukang urut kepada Tun Mahathir. Jadi dia ceritalah antara rahsia Tun kenapa Tun boleh berdiri macam tu, kerana setiap hari dia akan urut Tun daripada lutut sampai ke kaki, setiap pagi. So kita urutlah kaki kita. Tun tak gunalah minyak saya ni, apalah sangat minyak saya kan, hanya ada serai wangi, minyak zaitun, minyak kelapa darah, peppermint, mentol, minyak kayu putih, itu saja. Tapi Tun ada mungkin minyak special. Tapi berdiri tegaknya sesebuah bangunan itu kerana foundation yang kuat, tegapnya seorang lelaki kerana lutut yang gagah. Jadi gunalah minyak saya untuk urut minyak lutut tuan-tuan. Promosi baik punya, punchline bagus punya, no? Jadi tuan-tuan boleh urutlah, ambil dan tak bawa dik pun tak apa, transfer saja. Ada flyers di luar sana. Dan ada nombor account bank saya, nombor phone saya. Kalau siapa nak nombor phone Pak Hasan yang saya sebutkan di Baling tu pun boleh WhatsApp saya, ambil di sana. Ambil dekat WhatsApp saya dulu, nanti saya reply balik insya-Allah. Ada nombor phone tu di flyers saya punya produk tu lah. Sambil-sambil niat bantulah. 3 botol RM100 sahaja. 1 botol RM35 untuk bantu kerja dakwah, kerja pendidikan tahfiz yang kami lakukan insya-Allah. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Mudah-mudahan dapat membantu semua kerja-kerja aktiviti yang kami lakukan untuk menyelamatkan ummah ini, mengeluarkan ummah ini daripada sengsara neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا موتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والعذاب الآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, ya Allah, Tuhan kami berkumpul pada pagi yang muda ini ya Allah, untuk membesarkan-Mu ya Allah, untuk mengagungkan-Mu ya Allah, untuk menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah yang akan menerima catatan amalan di sebelah tangan kanannya nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah, yang telah memelihara dan membesarkan kami, melahirkan kami, bersusah payah menjaga kami ya Allah. Kalau ditakdirkan mereka telah pergi meninggalkan kami ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Kami menjadi saksi di atas kebaikan mereka ya Allah. Luaskanlah, lapangkanlah kuburan mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan Kau
jadikan kuburan ibu dan ayah kami ya Allah, bonda kami ya Allah, ayah kami ya Allah, lubang daripada kawah api neraka nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami begitu juga dengan kami nantinya ya Allah, Engkau luas lapangkanlah kuburan kami ya Allah. Jadikan kuburan kami seluas taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jadikan kuburan kami seperti mana taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan Engkau jadikan kuburan kami nanti juga lubang daripada kawah api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkat doa ini ya Allah, syifatkanlah buat Hajah Aminah Intan bin Jasman ya Allah, dan juga nama-nama yang telah disebutkan tadi ya Allah. Sejahterakanlah mereka ya Allah, afiatkanlah mereka ya Allah. Kerana di kalangan kami ada yang sakit ya Allah, di kalangan kami ada yang uzur ya Allah, di kalangan kami ada yang menderita ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah, angkatlah penyakit dan musibah yang menimpa ini ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah untuk berhadapan dengan ujian-ujian hidup di akhir zaman ini ya Allah. Peliharalah mata kami, anggota tubuh badan kami daripada melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Dan jagalah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakan kami isteri yang salihah ya Allah, suami yang saleh ya Allah, zuriat keturunan yang qurrata a'yun, yang sejuk mata memandang ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kami pemimpin yang bertakwa ya Allah. Jadikan orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami ya Allah, pemimpin yang boleh menyelamatkan kami bukan sekadar dunia tetapi sampai kepada akhirat nanti ya Allah. Pemimpin yang boleh membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kebaikan kepada kami dunia ya Allah, kebaikan di akhirat nanti ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.